Okay, yang soalan yang lain tu nanti yang B dengan C tu nanti awak jawab. Cikgu kena pergi sini ni, tidak lagi jawab sangat. Okay, daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Ni yang masuk bahagian kedua. Yang ini awak kena tahu tentang apa maksud gambar raja jasad bebas. Ia adalah gambar raja yang menunjukkan semua daya bertindak ke atas objek itu. Kalau tengok soalan gambar yang pertama, ini adalah bagi gambar raja bebas, jasad bebas bagi senaskah buku di atas meja. Maksudnya kalau ada objek di atas meja, apa daya yang bertindak? Pertama, daya yang sentiasa ke atas namanya tindak balas normal. So tindak balas normal ni sebenarnya adalah daya lah juga dan ia sentiasa ke atas. Ada satu daya pula, dia sentiasa ke bawah. Ia sentiasa ke bawah, ini adalah merujuk kepada berat. Weight samalah juga dengan daya. Ia juga adalah daya. Daya graviti sebenarnya kita dah belajar masa tingkatan 4. So itu adalah dalam keadaan jasad, dalam keadaan sebuah buku di atas meja. Okay, next. Gambar raja jasad bebas bagi sebuah beg. Beg apa ni? Tak nampak pula. Sebuah beg yang ni apa ni? Gambar raja sebuah jasad bebas bagi sebuah beg di atas satah condong. Macam kita naik eskalator tu pun ya juga. Okay. So first kali daya sentiasa ke bawah sini. Ke bawah. Okay. Kemudian daya yang sentiasa ke atas R. Okay. Tindak balas normal daripada penahan. Maksudnya kita tarik dia kan. Ni N. Kita naik, tarik dia. Ingat pengertian daya ni sama ada kita tolak atau kita tarik satu objek. So ini adalah tindak balas normal. Tindak balas normal tu adalah daya lah. Okay. So kadang-kadang dia ada satu, dia kata satah tu tak licin. So kita ada satu lagi daya kat sini, daya geseran. Kalau dia licin tak apa, tak ada daya geseran. Okay, next gambar raja jasad bebas bagi trailer yang sedang bergerak. Okay, yang sedang bergerak. Bergerak arah gerakan dia, okay, kata trailer ni gerak arah ke kanan. Okay, so first kali kita lihat dulu pada paksi yang X ni, pada paksi X kita lihat ada satu daya kat sini. Ni daya tarikan lah sebabkan oleh trailer ni sedang bergerak ke hadapan. Kemudian dekat jalan tak licin. So of course ada satu lagi daya iaitu daya geseran. So bila nak lukis gambar raja jasad bebas, first lukis dulu arah daya dia. Okay, mengikut pada arah gerakan. Dia mesti samalah. Arah gerakan ke hadapan, daya tarikan pun kena ke hadapan. Kemudian satu lagi daya geseran. Sebab jalan raya tak licin, ada satu lagi daya geseran. Kemudian untuk bebannya ada satu daya yang sentiasa ke atas iaitu tindak balas normal. Satu lagi daya yang sentiasa ke bawah mewakili berat trailer. So kena tahu lukis gambar raja jasad bebas. Next one. Gambar raja bagi roket yang bergerak. Okay. Roket kita tak panggil, kalau trailer kita panggil daya tarikan. Kalau roket kita panggil daya tujahan. Tujah ni maksudnya dia ke hadapan, ke atas. Okay. So untuk roket, daya tujahan daripada enjin roket, so arah gerakan roket, roket akan ke atas lah. Mana ada roket launching pergi bawah? Tak ada kan? Atas. So arah gerakan dia ke atas. So tujahan enjin roket ini juga adalah daya sebenarnya. Okay. Kemudian roket, berat roket ni berat sentiasa ke bawah. So berat kat bawah lah. Berat. Okay. Dan bila roket launching mesti ada rintangan udara. Rintangan udara sentiasa ke bawah. Okay. So itu adalah gambar raja jasad bebas. So kalau cikgu suruh lukiskan gambar raja jasad bebas bagi roket yang sedang bergerak. So ada 3 lah. Satu daya tujahan ke atas, lukis. Okay. Macam contoh ni roket kan. Ni roket. Ni roket. Okay. Lepas tu naik atas. First daya tujahan F1 ni daya tujahan. Kedua apa? W, berat.
Ketiga apa? Udara. Mesti ada udara, mesti ada rintangan kan? Sebabkan oleh partikel-partikel udara. So ini adalah F2 mewakili rintangan udara. So hari ni awak mesti tahu lukis gambar raja jasad bebas. Alright. Kemudian di bawah daya paduan pada objek dalam keadaan, kita tengok dalam 3 keadaan lah. Pertama, objek dalam keadaan pegun. Pegun maksudnya objek tidak bergerak. Kedua, objek bergerak dengan hal laju seragam. Apa maksud hal laju seragam? Maksud ia bergerak, contoh laju. Laju dia 10 meter per saat dalam masa 10, maksudnya dalam 1 minit tu 10 meter per saat je. Tak memecut pun. Lajunya sama. Itu maksudnya. Kemudian kita nak lihat objek bergerak dengan pecutan seragam. Okay, macam mana kalau objek tu bergerak dengan pecutan seragam? Alright, first kita lihat dulu objek dalam keadaan pegun. Bila pegun, adakah ia bergerak? Tak. Hal lajunya kosong. Ia bukan lajunya kosong. Ia bukan dalam keadaan bergerak. Hal lajunya kosong. Bila hal laju kosong, pecutan dia pun sama dengan kosong. Untuk describe semua ciri-ciri ni, maksudnya objek pegun, objek bergerak hal laju malah, kita berbalik kepada hukum gerakan Newton kedua, iaitu daya sama dengan jisim darab pecutan. Okay, ini adalah hukum gerakan Newton kedua. F sama dengan ma. So, bila objek dalam keadaan pegun, hal lajunya kosong, pecutan pun kosong, berapakah daya paduannya? F sama dengan ma, kita tahu. So, F sama dengan M. Okay, M darab dengan kosong. So, dayanya kosong Newton. Okay, kosong Newton. Kemudian, kita lihat pula macam mana kalau kita nak kira R dengan W ni? Boleh kira tak R dengan W ni? Kalau soalan tanya, berapakah nilai R? Sebab objek ni bila dalam keadaan pegun, dia ada 2 daya. Satu daya ke atas, satu daya ke bawah. Sebab ada berat, objek dia ada jisim, dia ada berat. So kita kena consider, soalan boleh tanya berapa nilai R? Jadi untuk jawab soalan ini, untuk R, dia sama dengan W bila objek dalam keadaan pegun. Okay, bila objek berada dalam keadaan pegun, R sama dengan W. So macam mana dapat R sama dengan W tu? Dia daripada sini. Okay, F sama dengan MA. Okay, ini untuk additional information lah untuk kamu. So, F ni daya paduan yang bertindak. So, R dengan W. R tolak W. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Sebab arahnya tak sama. R tolak W sama dengan MA. Okay. F ini adalah R tolak W. Kenapa? F ni daya paduan. Daya paduan adalah semua daya yang bertindak terhadap objek. So, R tolak W. Arah dia tak sama. Okay. So, R tolak W. Kita tahu tadi, objek dalam keadaan pegun. Pegun. So, pegun, A dia kosong. Kan? Pecutan dia kosong. So, kosong. Maka, R samalah dengan W. Sebab itulah dapat R sama dengan W. Ada faham tak? Tak ada respon? Tidur ke apa? Halo? Faham. Okay. Alright. So kita teruskan pergi pada next one. Belum. Ni. Objek bergerak dengan hal laju seragam. Seragam bermaksud V-nya itu, tak nak warna hijau, kita guna warna lain. Kita padam warna hijau, kita ganti warna lain. Warna apa? Merah. Merah tadi kan? Merah. Okey. Hal laju seragam maksudnya hal lajunya tak berubah. Bermaksud V ni sama.
sama, seragam. Seragam sama-sama lah. Kan, apa lagi perkataan ni? Oh, malar. Malar. Kan orang selalu cakap cinta abang pada adik sama dari dulu sampai sekarang. Kita boleh cakap cinta abang pada adik malar dari dulu sampai sekarang. Baru nama budak fizik. Okay. Lepas tu, bila halaju dia malar, halajunya sama, bermaksud ia tidak memecut. Jadi A dia sama dengan kosong. A dia sama dengan kosong. Okay. Jadi daya paduan dia pun samalah dengan kosong. Samalah macam tadi. Pen ni. Samalah dengan kosong. Okey. Boleh? Okey. Kemudian, untuk situasi objek bergerak dengan hal laju seragam, okay, berat kereta W samalah dengan R sebab pecutan dia pun masih lagi seragam. Betul? Sama macam tadilah, pecutan dia masih seragam. So W sama dengan R. Lepas tu, bila objek tu bergerak dengan hal laju seragam, bila dia bergerak, ada satu daya yang buat dia ke hadapan. Daya tucah ke hadapan. Ni. Kemudian jalan raya ni tak licin, mesti ada daya geseran. Jadi betul, tujahan enjin ke hadapan samalah dengan daya geseran. Okey, nilai tujahan daya ke hadapan sama dengan daya geseran bila objek bergerak dengan hal laju seragam. Macam kita bawa kat highway kan, 100 km per sejam tu, kalau 100 meter per saat macam tu, 100 je, tak ada memecut, maintain je. Masa tu, daya tujah kat hadapan tu sama dengan daya geseran. Daya R, tindak balas normal ke atas, sama dengan berat. Tetapi, apabila objek bergerak dengan pecutan seragam, dia sudah jadi lain lah sebab dia ada nilai. Pecutan seragam bermaksud halajunya, V-nya semakin bertambah. Halajunya bertambah. Okay, halaju semakin bertambah dan A, pecutan, tidak lagi kosong. Tidak, sebab ia memecut. Jadi, dia ada nilai. So, F sama dengan MA, kalau ada nilai, bermaksud F itu tak boleh lah. Bukan lagi kosong Newton. Bermaksud dayanya bukan lagi kosong Newton. Alright. Kemudian untuk apabila objek bergerak dengan pecutan seragam, okay, apabila objek bergerak dengan pecutan seragam, kalau kita ambil T dengan daya geseran, bila dia bergerak je dengan pecutan seragam, maksudnya daya dekat T ni mesti lebih daripada daya seretan. Bermaksud bila dia memecut secara seragam, daya tujahan ke hadapan ataupun daya tujahan enjin. Okay, enjin tu yang menyebabkan objek tu gerak ke hadapan. T, daya tujahan enjin ni mesti lebih besar daripada daya seretan. Mesti lebih besar. Sebab dia sedang memecut. You give more force dekat objek tu. Jadi daya tujahan enjin dia mesti lebih besar daripada daya geseran. Bila pecutan seragam. Okay. Cikgu sebut daya geseran tu samalah dengan seretan. Dulu kita banyak sebut geseran, sekarang seretan. Okay. So, untuk objek yang bergerak dengan pecutan seragam, okay, kalau first kali awak kena tahu tujahan ke hadapan mesti lebih besar daripada FR. Jadi kalau nak kira daya paduan, F dia, daya paduan adalah sama dengan T tolak dengan FR. Okay, so daya paduan adalah hasil tambah daya T dengan FR. FR ni, daya seretan ni lain arah, so kena tolak lah. Okay, so kereta akan gerak ke hadapan, so F dia kat sini gerak ke hadapan, so T tolak FR. Okay, kemudian untuk R dengan W masih sama. R sama juga dengan W. Sebab yang gerak ni, bila kereta tu bergerak, dia bergerak paksi apa? Paksi mengufuk, paksi X kan.
Pasti X dia bergerak, pasti Y dia tak kacau apa-apa. Lainlah kalau tiba-tiba kereta ni terbang naik ke atas. Itu lain cerita lah. Tak ada, kereta ni tak terbang kan. Kereta ni jalan, dia gerak ke hadapan dia. Belum ada lagi kereta terbang. Jadi dia tak usik R dengan W tu. So R sama dengan W. Boleh jadi kalau kereta tu boleh terbang ke satu hari nanti? Kalau kereta tu boleh terbang, R dia mesti lagi besar daripada W. Gitu. Ni tak adalah. Ini kereta kita gerak enjin ke hadapan je. Ada soalan? Cikgu Yang mana sayang? yang F sama dengan T tolak FR tu yang depan F tu apa yang depan? Alamak, dia punya suara dia kerek-kerek. Cikgu tak berapa jelas. Tanya lagi? Yang F sama dengan T tolak FR tu yang F kat depan tu apa cikgu? Oh, F tu sebenarnya daya paduan lah. Cikgu nak tunjukkan dia kan dia gerak ke kanan. Dia gerak ke kanan kan, ke hadapan kan. Jadi kita ambil T. Sebab mungkin ada yang keliru. Cikgu, tak boleh ke saya buat FR tolak T? Betul juga kan FR tolak T? No. No, tak boleh. Sebab kita kena ikut ni. Daya dia sedang ke hadapan. So, sebab itulah T tolak FR. Faham tak? Faham. Mungkin ada murid keliru. Cikgu tak boleh ke FR tolak T? Sebab dia kan lain-lain arah. No, kita kena ikut juga objek tu bergerak ke mana? Ke hadapan. Okey. Soalan lain? Tak ada? Alright. Bagus. Sekarang marilah kita cuba buat contoh satu dalam muka surat 10 ya. Kejap Bakis tu tak makan lagi ke? Dia minum susu je tadi. Dia buat apa kelas? Dia tak nak kelas? Kenapa tak nak kelas? Kelas apa? Ya kau suruh masuk. Minta maaf lah ya. Tengok anak cikgu pun tak suka masuk Google Meet. Aku geram dia tengok. Sabar je. Kakak suruh dia masuk kakak, nanti Umi marah. Dia tak suka pun dia baca, dengar dia cikgu cakap. Gitu kat rumah. Okey, sambung balik. Darjah 1.7 menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2 kilogram sedang jatuh dengan pecutan 9 ms negatif 2. Dia jatuh. Buah kelapa mesti jatuh ke bawah lah sebab daya graviti. Betul. Sekejap kenapa tak nak masuk? Tak boleh. Kena dua subjek saja. Ambil martabak tu makan, tak suka pun dengar. Okey. Lepas tu, soalan dia, lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. Buah kelapa. Okeylah buah kelapa ya. Pertama, buah kelapa saya nak lukis. Masak pabrik. Ni buah kelapa lah. Martabak tu ada dekat tu je. Tupperware biru. Makan dulu. Okey. So first kali gambar rajah jasad bebas ni mesti ada satu daya ke bawah. Daya apa? W. Gravity. Okey, awak buat dulu. Sekejap Ambil susu tu bubuh komplit. One bowl. Lepas tu pergi tengok matematik tadi. Okay. Alright. Sambung balik lah tadi. W dia ke bawah. Satu lagi. Apa lagi satu daya? Daya kita panggil daya yang sentiasa ke atas lah sini. Tapi untuk kes ini daya yang ke atas ni diwakili oleh rintangan udara. Sebab apa? Sebab bila satu objek tu jatuh, ia jatuh sebab ia menentang satu rintangan udara. So yang ke atas ni adalah rintangan udara. So itu adalah gambar rajah jasad bebas. Ni W sentiasa ke bawah lah, weight. Berat kelapa. B. Hitung daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut. Sebelum tu kita tengok dulu apa yang dia bagi. Dalam soalan dia bagi pecutan. Pecutan sama dengan 9 ms negatif 2.
Ya Allah. Okey, percutan 9 lah, tak payah tulis unit. Okey. Lepas tu dia bagi GSIM. GSIM dia 2 kg. On masuk kelas. On balik. Kenapa warna kakak nak masukkan? Masuk dah. Nanti kami tengok. Okey, 2 kg. So, dia suruh kira berapakah GSIM berapakah daya paduan. So, daya paduan F sama dengan MA. Jadi, F sama dengan M dia berapa? 2. Okey, dah dalam unit dah dalam SI unit Okey. Percutan dia pun dah dalam SI unit. MS negatif 2 SI unit. So, darab dengan 9. So, dayanya adalah 18 Newton. Itu adalah daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa. Kemudian C kita ambil pula nyatakan arah daya paduan. Arah daya paduan ke mana? Bawah lah, dah dia jatuh kat bawah. Okey, arahnya ke mana? Arahnya ke bawah lah, dah dia jatuh kat bawah kan. Okey, lepas tu dia tanya lagi, berapakah magnitude rintangan udara? Okey, yang kat sini dia tanya. Ini buah kelapa tadi, sini R, sini W. Lepas tu kita tahu F-nya, daya dia tadi sama dengan berapa tadi F-nya tadi? 18. 18 Newton. Okey, 18 Newton. Okey, soalan tanya berapa magnitude rintangan udara? Berapa R ni? Okey, so F daya paduan sama dengan W tolak dengan R. W tolak R. Kenapa kena W tolak R? Ni, daya paduan ni sentiasa ke bawah. Dah objek tu jatuh kat bawah. So W tolak R. Jangan buat R tolak W salah. Dia kena bergantung pada ke mana arah objek itu. Okey. Jadi F sama dengan W berapa W? W adalah mg tolak R. Ini formula kita dah belajar masa form 4. So F sama dengan tadi M dia berapa? 2, G dia 9.8, 1 tolak dengan R. R kita nak cari. F ni berapa? F ni kita dah cari dah tadi. 18 Newton. 18 Newton. So, kita selesaikanlah. Dapatlah jawapan dia. Yang ini dapat 19.62 tolak R. So, yang ni terus buat matematik je lah. Ini terus matematik. Tapi konsep fiziknya di sini. Ini konsep fiziknya. F sama dengan W tolak R. Kenapa W tolak R? Buah kelapa jatuh ke bawah. Jadi daya paduannya ke bawah. Jadi W tolak R. Soalan contoh 1, okey? Okey. Okey. Contoh 2 pula. Seorang penumpang berjisim 60 kg berada dalam lift. Okey, berada dalam lift. Lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat penumpang. Okey, W kita tahulah, W memang berat. Berat memang sentiasa ke bawah lah. W. W. Okey. Dan simbol R untuk tindak balas normal daripada lantai lift. R itu tindak balas normal bermaksud R tu ke atas. So kalau dalam lift biasa kita guna tindak balas normal. Tindak balas normal itu adalah satu daya yang menentang berat. So arahnya sentiasa ke atas. R, tindak balas normal. So itulah gambar rajah jasad bebas bagi contoh kedua. Next soalan. Hitungkan magnitude dan tindak balas normal R apabila lift dalam keadaan pegun. Dalam keadaan pegun. Ini sama macam kereta tadilah. Dalam keadaan pegun, kita tahu F sama dengan MA. Kalau pegun, maksudnya dia tak bergerak. Bila tak bergerak, maksudnya F tu, A tu sama dengan kosong. Jadi A tu sama dengan kosong sebab tak bergerak, tak memecut. Jadi, dayanya adalah 0 Newton. Okay?
Itu dia kira daya paduan. Belum jawab soalan lagi. Soalan tanya hitungkan magnitude tindak balas normal R bila lift dalam keadaan pegun. Dia suruh kita cari R sebenarnya. Dia suruh cari R. Okey. So untuk dalam keadaan pegun, kalau awak ingat lagi tadi dia buat R sama dengan W. Kan tadi yang cikgu cerita tadi kan? Okey. So R sama dengan W. So R sama dengan W adalah mg. mg. Jadi R sama dengan M berapa? M 60. 60. Graviti kena ambil yang dia bagi 9.81. So dapatlah jawapan dia 588.6 Newton. Okey. So dalam keadaan pegun R sama dengan W. Okey, cikgu dah cerita tadi dah dari mana asal ni. Okey, tak payah cerita lagi dah. Alright. So next one. Hitungkan R bila objek bergerak ke atas dengan pecutan 1.2. Dia bergerak ke atas. Maka bila dia dah memecut, F bukan lagi tak boleh jadi kosong sebab dia ada nilai pecutan. Daripada formula F, kita tahu sama dengan MA. So A sekarang dah ada nilai. Okay, A sekarang dah ada nilai. So untuk objek ni dia ada dua daya yang bertindak. Satu daya tidak balas normal ke atas, satu lagi berat. Dan objek bergerak ke mana? Ke atas. Okay. So dia punya F ni adalah hasil tambah daya dengan R dengan W. So R tolaklah dengan W sama dengan MA. Mesti ada yang tanya, cikgu tak boleh ke W tolak R cikgu? Kita tengok dia bergerak ke mana? Ke atas. Ke atas sini. Ke atas. Jadi sama tak dengan R? R. So R mesti tolak W. Sebab objek bergerak ke atas. So R tolak W sama dengan MA. So kita kiralah R tolak W kita dah dapat tadi 588.6 sama dengan 60 darab 12. So kita dapat apa tu? Apa? 1.2 cikgu. Okey, 1.2. Okey, dan so dapatlah 660.6. Yang ini ni lebih pada awak punya matematik. Kira matematik, tapi untuk fizik ini konsepnya. Bermula dengan F sama dengan MA, lepas tu F ni adalah daya paduan. So untuk objek ni dia ada dua daya, satu ke atas, satu ke bawah. R dengan W. So macam mana nak buat? R tolak W ke W tolak R? Boleh jadi W tolak R cikgu sebab lain arah? No, it depends on kat mana ia bergerak. So sekarang ia bergerak ke atas. So R tolak W. Sebenarnya R tu lebih daripada W. So that's why R tolak W. Bila objek bergerak ke atas. Alright, kita move to the next question. Alamak, ada contik pula kejap. Move to the next. Soalan yang akhir kejap. Yang ini Yang ini kan nombor 3. Bergerak dengan hal laju seragam. Okey, betul. Bila objek bergerak dengan hal laju seragam, bermaksud ia memecut tak? Tak. Maksud hal laju seragam, ia sama. Sama. Jadi F sama dengan MA. F ni adalah kosong sebab tak memecut. A dia kosong. So daya paduan dia kosong. Tapi dia tanya berapa daya R dia, tindak balas normal bila objek bergerak dengan hal laju seragam. So bila objek bergerak dengan hal laju seragam, R samalah juga dengan W. Okey, R sama dengan W. Jadi R sama dengan mg. Samalah juga 588.6 Newton. Alright. Okey, contoh kedua dah. Boleh ke? Boleh. Okey, good. Sekarang last one.
Contoh ketiga. Okey, Raja 1.10 menunjukkan sebuah troli berjisim 1.2 kg di atas meja ditarik oleh pemberat melalui sebuah takal. Troli itu bergerak dengan pecutan 4 meter saat -2 menentang gerak geseran 6 meter. Soalan pertama, dia suruh kita lukis dulu gambar raja jasad bebas. Okey, first dia minta kita lukiskan berat troli. Mana troli? Ini troli. Ni berat dia. Ke bawah. W. Okey, settle. So dia suruh label sebagai W. Okey, ni settle. Lepas tu, dia suruh labelkan R. Tindak balas normal ke atas troli. So, R adalah ke atas. Ini R. Okey, sudah. Settle. Settle untuk troli. Dah. Okey, kemudian dia kata ada daya geseran yang menentang troli. Okey, troli ni dia akan ke mana sebenarnya? Kalau kita nak gerak ada pemberat sini, dia ke mana? Ke depan ke belakang? Ke depan. Ke depan. So, sini. Alright, troli akan ke depan. Okey, maksudnya dia punya F-nya tu akan ke sinilah, ke depan. Okey, dia ada daya geseran, so daya geserannya sinilah. F, R. Sebab daya geseran ni daya yang menentang troli. Troli ni of course lah kita tahu dia akan gerak ke hadapan. Ada pemberat, ada takal kan. Okey, F. So daya geseran bertentangan dengan arah troli. Kemudian dia suruh kita label T. T tu refer pada tegangan benang. Tegangan benang yang pertama sini. Ini T. Okey, tegangan benang yang kedua ni mesti ke atas. Walaupun pemberat ni dia akan gerak ke bawah, tapi tegangan tali dia mesti sentiasa menuju ke takal. T. Okey, T sudah. Next one, dan labelkan berat bagi pemberat. Berat bagi pemberat ini je lah. Ni labelkan sebagai B. Penting untuk kamu tahu pergerakan lukis gambar raja jasad bebas. So sini dia akan turun ke bawah lah, F ni. Daya dia akan turun ke bawah. Alright. Okey, boleh tak sampai situ? Boleh. Boleh. Kita buat B pula. Bandingkan berat troli W dengan tindak balas normal. W dengan tindak balas normal. Berat troli W dengan W tadi mana semua ni? Ni W dengan R. Bandingkan. Agak-agak kamu ingat baliklah, objek ni dia akan gerak ke sini. Dia usik paksi X dia. Tak ada apa-apa ni. Tak ada. Dia tak ada troli ni naik ke atas. Tak ada. Troli ni terbang ke atas. Tak ada. Jadi, untuk situasi ini, R sama dengan W. Okey. T pula. Hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas troli iaitu. Okey. So, kita tahu tadi F dia akan sinilah F. Okey. Nak cari F, F sama dengan apa? Okey, F sama dengan MA. Apa lagi maklumat dia bagi? Dia bagi 1.2 kg. 1.2 kg. Okey, dia bagi M sama dengan 1.2 kg. Lepas tu dia bagi pecutannya. Pecutan 4 MS negatif 2. Okay. Alright, so F sama dengan 1.2 darab dengan berapa? 4. 4.8 Newton. Dapat 48 Newton. So itu adalah daya paduan bagi troli. Okay. So daya paduan bagi troli, kalau tengok kat notas tu dia kata troli dan pemberat disambungkan oleh tali. So kedua-duanya bergerak dengan pecutan seragam. So pemberat pun akan bergerak dengan pecutan
4 meter per saat, troli pun 4 meter per saat. Okay, D pula. Hitungkan tegangan benang yang menarik troli T. Hitungkan tegangan benang. Cikgu nak padam dulu sebab dia hitungkan tegangan benang. Ni. Taklah. Okey, T kita dah label. Lepas tu daya geseran dah label. Okey, dia suruh kita cari T. Kita cari T. So kita tengok kat troli dulu. T yang dekat troli ni. F sama dengan T tolak FG. Kenapa T tolak FG? Okey, sebab troli akan bergerak ke hadapan. So F, jumlah daya paduannya sama dengan T tolak dengan F. Okey, so kalau nak cari T macam mana? Tengok dulu daya paduannya. Okey, F dia akan gerak ke hadapan sebab troli akan gerak ke hadapan. So anak panah T sama dengan F, so T tolak dengan FG. So sebenarnya konsepnya adalah asal daripada F ni daya paduan adalah hasil tambah semua daya bertindak terhadap objek. Troli ni objeknya. So F ni daya paduan. T ni adalah daya paduan ini adalah hasil tambah T dengan FG. So T tambah dengan FG, tapi sebab FG daya geseran ni dia lain arah, sebab itulah tolak dengan FG. So daya paduan kita dapat tadi 4.8 sama dengan T. T kita nak cari daya geseran dia dah bagi, iaitu 6.0 Newton. Jadi T tegangan tali sama dengan 4.8 tambah 6.0. T sama dengan 10.8 Newton. Itu dia. Okey. So soalan last sekali adalah berapakah jisim bagi pemberat M? Berapa jisimnya? Okey. So yang ini sekejap ya, cikgu nak padam dulu. Padam dulu. Wait, sekali ni pula padam. Okey. Dia suruh kita kira jisim pemberat. Ya, jisim pemberat berapa? M ni berapa? Okey, kita dah lukis tadi kan. Ini T, sini T, kita dah kira. Sini daya geseran dia dah bagi. Okey. So yang kita tahu pecutan pemberat berapa? Pecutan pemberat samalah dengan pecutan troli dalam kes ini sebab tegangan tali yang sama. Okey, tali yang sama. So 4.0 ms negatif 2. Sama Okey. Kemudian pecutan graviti dia dah bagi G. Dia dah bagi 9.81. Dia dah bagi dah ke atas. Okey. So graviti dia dah bagi 9.81. Okey. Kemudian dia suruh kita tanya, dia tanya kita berapa jisim pemberat. Berapa jisim pemberat? Kalau awak ingat formula bagi berat. Berat pemberat. Berat pemberat W ni, W untuk pemberat sama dengan mg. So W sama dengan M darablah dengan berapa tu? 9.81. 9.81. Ini berat bagi pemberat. WB. Cikgu tulis B lah ya. Sebab B tu refer pada pemberat. Pemberat. Okay. Kalau ikut dalam soalan, B tu sebenarnya adalah ni. Berat pemberat. B tu berat pemberat. Dia tak boleh buat sini juga. Sebab sini W berat troli. So dia suruh labelkan dekat gambar ajar jasad bebas tu B. B mewakili berat pemberat. Okay, so kita akan dapat 9.81 M. Sebab kita tak tahu ni dia punya jisim berapa, kita nak cari. 9.81 M. Gitu. Okay, lepas tu kita tahu juga formula F sama dengan MA. F sama dengan MA. Daya sama dengan jisim darab pecutan. So dalam situasi ini pecutan pemberat juga adalah 4 sebab daya tegangan tadinya sama. Okay,
takarnya pun sama. So F sama dengan M, kita nak cari M, lepas tu A dia 4. So sama dengan 4M. So kita ada 2 dah formula. Alright, now look at pemberat. Pemberat bila troli sini F, kemudian yang untuk bahagian ini dia akan turun ke bawah ya. Maksudnya pemberat ni dia akan lepas ke bawah, troli ni akan tertarik ke hadapan. Okay. So untuk ini, macam mana kita nak buat persamaan dia? F, daya kat sini, kita kena refer T dengan B di sini. Sebab F dia dah turun ke bawah. So dia, apa jadi pada B dengan T ni? Dia kena, maksudnya kalau nak cari daya sini, daya kat sini adalah sama dengan B tolak T. Awak tengok anak panah ni, B sama tak dengan daya, arah gerakan, sama tak dengan arah gerakan pemberat ke bawah kan? Arah gerakannya ke bawah. Untuk tak mengelirukan, cikgu tak nak tulis F lah. Cikgu rasa cikgu buat arah gerakan. Macam ni. Arah gerakannya ke bawah. Okay, arah gerakannya ke bawah. So pemberat pun ke bawah. So B. Okay. Lepas tu T dia ke atas kan? Tolak lah sebab lain arah. Tolak T. Jangan awak buat T tolak B, dia salah. Sebab arah gerakan pemberat itu ke bawah. So B tolak dengan T. Jadi F kita tahu 4M. Okay, 4M. B kita tahu 9.81 M. Tolak dengan T. T kita tahu kita dah kira 10.8. So itu terus buat matematik je lah. Yang penting ini konsep dia, ni konsep fiziknya mesti tahu. Okay. Alright. Okay, habislah kita untuk hari ini. Wah, habis dah.